mendengar Rasulullah marah kepada Khawarij, Rasulullah memanggil mereka sebagai kilabin nar, anjing-anjing neraka. Sahabat terkejut, Rasulullah ni tak bercakap benda-benda yang kasar macam tu. Ini marah betul ni. Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun bagi tahu, kerana Khawarij ni, antara ciri dia ialah mereka ni sangat bermesra dengan kaum penyembah berhala, tetapi dengan orang Islam mereka sangat keras melawan, sangat keras bergaduh dengan orang Islam. Ini salah, itu salah, ini tak betul, ini tak betul. Dengan orang Islam dia kerah. Dia berkerah, dia tidak berakhlak, dia tidak bersopan santun dengan orang Islam. Tapi kalau dengan penyembah berhala, dengan orang kafir, kamcing, rapat, baik, berpeluk sama. Jadi Rasulullah marah kepada puak-puak Khawarij ni. Sepatutnya kamu utamakanlah saudara Islam kamu. Kenapa kamu utamakan orang-orang kafir? Nabi marah. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memuji para sahabat. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Muhammad itu pesuruh Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia, iaitu para sahabat. Ciri-ciri dia ialah ashidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum, tetapi sesama mereka berkasih sayang. Ciri orang Islam ialah dengan orang Islam kita kasih sayang. Dengan orang bukan Islam kita tegas. Bukan kita kerah pergi bergaduh dengan orang, tak, tegas. Tegas dengan pendirian. Jangan biar dia orang minta ini benda-benda sampai mengganggu kita punya kesucian agama. Perjanjian-perjanjian yang dah dibuat, dia orang nak demand lebih-lebih. Contohnya, bila dia orang dah semakin ramai kat satu kawasan, dia orang suruh tak boleh azan, kami nak tidur. Tu kena tegah. Asyidda'u 'alal kuffar. Ini negara majoriti umat Islam. Tak boleh kita nak perlahankan ataupun tutup suara macam dekat Singapura. Tak boleh azan kat luar kerana permintaan orang-orang kafir. Asyidda'u 'alal kuffar, kerah terhadap orang-orang, tegas, bukan kerah, tegas. Asyidda tu tegas. Tapi Khawarij terbalik. Kalau Khawarij dia terbalik. Dengan orang Islam dia kerah. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Sikit-sikit syirik, sikit-sikit ini tak betul. Semua orang Islam buat, semua salah. Sesama orang Islam dia bergaduh. Tapi kalau dengan orang kafir bukan main dia. Bermesra. Jadi Nabi marah kepada orang-orang Khawarij. Baik. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang Khawarij. Baginda bersabda, mafhum dia, setiap zaman akan ada Khawarij ini daripada keturunan Zulkhuwaisirah At-Tamimi tadi ni. Selepas kumpulan mereka dikalahkan pada generasi tersebut, mereka akan muncul pada generasi yang seterusnya. Selepas mereka dikalahkan, dia muncul lagi pada generasi yang seterusnya. Selepas mereka dikalahkan, muncul lagi ke generasi yang seterusnya. Perawi mengatakan, aku kira-kira dekat 20 kali Nabi ulang. Dikalahkan, muncul lagi. Dikalahkan, muncul lagi. Dikalahkan, muncul lagi. Setiap generasi itu ada je Khawarij yang muncul. Daripada keturunan Zulkhuwaisirah tadi ni. Sehingga kan, selepas 20 kali Nabi ulang tu, yang terakhir sekali, Rasulullah bagi tahu apa? Khawarij yang terakhir, mereka akan dipimpin oleh Dajjal. Hak ni yang kita nak sembang sikit pada malam ni. Dipimpin oleh Dajjal, dia kata. Maka bahaya ni kalau terpengaruh dengan puak-puak Khawarij ni. Dan sebab Nabi bagi tahu setiap zaman ada, termasuklah zaman kita. Okey. Zulkhuwaisirah At-Tamimi tadi, kalau kita tengok pada zaman sekarang, ulama-ulama mengatakan puak-puak hak saya sebut Wahabi tadi tu, yang diharamkan di Pahang tu, yang itu mereka panggil sebagai Khawarij di zaman kita. Mereka mengatakan Salafi Wahabi ini adalah Khawarij di zaman kita. Siapa yang kata? Antaranya ialah Ketua Ulama Universiti Al-Azhar. Saya ada keratan akhbar dia. Dia keluarkan fatwa, Wahabiyah Khawarijul Al-Asr. Wahabiyah, fahaman Wahabi itu adalah Khawarij
moden. Khawarij pada zaman ini. Sebab Rasulullah bagi kita setiap zaman ada Khawarij. Khawarij pada zaman ini ialah Wahabiyah. Jadi saya pun mengkajilah. Kenapa Wahabi ini yang dikatakan sebagai Khawarij? Maka saya pun kaji. Punca Wahabi main pada mana? Rupa-rupanya Wahabi ini berasal daripada ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Wahabi daripada nama bapa dia Abdul Wahab tadi itulah. Muhammad bin Abdul Wahab, saya tengok dia punya asal daripada mana. Dia berasal daripada kampung Dir'iyah yang terletak di Riyadh. Pada hari ini nama dia Riyadh. Yang mana Riyadh itu adalah Najd. Dan Muhammad bin Abdul Wahab, saya tengok dia punya keturunan dia datang daripada Bani mana? Bani dia adalah Bani At-Tamimi, sama dengan Zul Khuwaisirah punya keturunan. Dia adalah keturunan Zul Khuwaisirah yang Nabi bagi tahu akan muncul Khawarij daripada anak beranak dia. Dia berasal daripada Najd, seperti mana yang Rasulullah bagi tahu akan muncul tanduk syaitan daripada sana. Jadi Riyadh pada hari ini, Arab Saudi ini, adalah Najd di zaman Rasulullah. Itulah Najd. Tapi dah tukar nama jadi Riyadh. Kawasan Riyadh dimodernkan pada hari ini, dimasukkan konsert sebagainya setelah Muhammad bin Salman ambil alih pentadbiran kerajaan Saudi selepas dilantik menjadi Perdana Menteri. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni Arab Saudi ni kira negara yang baik-baik lah. Sekarang masuk kelab malam, masuk disco, WWE pun masuk. Gusti, pakai spender aja. Gusti betul ni, WWE masuk. Dia orang buat stadium, bergusti kat situ. Apa, wrestling, kan, WWE. Dekat Riyadh. Berlaku. Diorganiskan oleh Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman kata apa dalam satu wawancara dia? Dia kata, saya akan usahakan Saudi ini menjadi Eropah yang kedua. Dia nak orang ramai melancong ke Saudi seperti mana orang melancong ke Eropah. Pada tahun lepas, dia memperkenalkan turis visa. Visa pelancong. Alhamdulillah memudahkan kita. Sebab kita boleh pergi umrah menggunakan visa pelancong lebih mudah lulus berbanding visa umrah yang biasa kita ambil tu. Tapi kenapa dia perkenalkan visa turis tu? Visa pelancong, dia boleh pergi ke seluruh negara Saudi tu. Mana-mana pun boleh pergi. Tapi kalau visa umrah, hanya boleh pergi Mekah, Madinah dan Jeddah. Nak pergi Taif, kena ada surat. Pasal saya mutawif daripada 2015. Jadi prosedur-prosedur tu adalah tahu sikit-sikit. Tapi kalau visa turis, boleh pergi mana pun. Baru-baru ni, saya pergi merata. Banyak tempat yang selama ni tak boleh pergi, dah boleh pergi. Jadi, seronoklah bagi kita yang nak menjejaki sirah-sirah Nabawiyah. Tapi, sebenarnya dia memperkenalkan visa pelancong tu untuk membuka Saudi ini kepada pelancongan besar-besaran. Dalam erti kata lain, dia nak memodernkan Arab Saudi. Kita tak apalah, itu untuk ekonomi negara dia. Baik, berbalik kepada Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas kepada ajaran Wahabi, datang daripada Najd, daripada keturunan Zul Khuwaisirah, daripada kampung namanya Dir'iyah. Di dalam kampung tersebut, beliau menyebarkan fahaman dia. Lalu yang menentang dia siapa? Bapa dia sendiri dan abang dia sendiri. Abang dia nama Sulaiman. Sulaiman bin Abdul Wahab. Dan abang dia ni ada tulis kitab. Abang dia pun ulama juga. Abang dia pun tok guru juga. Abang dia tulis kitab khas menerangkan kesesatan adik dia. Tajuk kitab dia Fitnah Al-Wahabiyah. Dia tulis kitab menerangkan kepada orang ramai, jangan ikut fahaman adik aku ni. Kitab tu ada. Kemudian dia tengok orang kampung dia tak terima, bapak dia pun tak terima, abang dia pun tak terima. Sebab masing-masing ikut mazhab Hanbali, ikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia seorang je bawa fahaman Wahabi. Dia kata tak payah ikut mazhab-mazhab semua. Akidah dia pun pelik-pelik. Dia kata Allah Ta'ala ni ada di atas langit. Tengah duduk bersila kat atas langit tu. Atas. Sedangkan kita Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah wujudnya tidak bertempat. Tidak berarah. Tidak diliputi waktu.
tidak diliputi masa, tidak berumur, tidak diperanakkan ataupun beranak. Tu kita belajar sifat 20 gitu. Mai dekat Wahabi dia kata Allah ada atas langit. Oh, ada atas langit. Baru-baru ni dia orang berdebat dengan satu orang ustaz Wahabi. Jadi dia tanya ustaz, saya nak tanya ustaz. Kalau saya berdoa dekat bawah ni dengan berdoa dekat atas bukit, kat mana yang lebih dekat dengan Allah? Dia kata atas bukit lah lagi dekat dengan Allah. Kata. Oh, syok lah. Kayangan tak? Buat rumah atas bukit lebih dekat dengan Allah. Kata. Hak miskin-miskin duduk kat bawah ni, kena banjir je. Kena banjir je. Hak atas tu, orang kayangan tu, dekat dengan Allah, dia kata. Kalau pergi Mekah tu, kena semayang dekat Menara Jam. Baru dekat sikit dengan Allah kan. Pasal dia, akidah dia, memahami Allah Ta'ala tu berjisim sedang duduk di atas langit tu. Sebab itulah majlis-majlis agama ni melarang fahaman ini masuk ke dalam negeri-negeri dan negara kita. Kerana ia bukan sekadar khilaf dalam bab tak maulid, khilaf dalam bab nak kudut ke tak kudut. Yang itu tak apa, sunat je. Tak nak maulid pun tak berdosa kan. Tak nak tahlil tak berdosa. Tak nak pergi ziarah kubur tak berdosa. Tapi kalau dah sampai kata Allah Ta'ala ni begini, yang itu kita kena lawan lah. Bukan lawan dengan dia orang nak faham begitu, kita nak buat macam mana? Kita lawan dari sudut, kita menerangkan apa yang betul, supaya orang kampung tak ikut fahaman yang salah. Supaya anak-anak kita tak terpengaruh dengan fahaman yang itu. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ni, dia tengok abang dia tak terima, pak dia tak terima apa semua, maka dia pun berpindah daripada Dir'iyah, pergi ke satu lagi kampung, yang mana di situ ada satu orang laki-laki nama dia Muhammad Amir bin Saud. Muhammad Amir bin Saud adalah ketua kampung dekat situ. Kampung apa saya tak ingat nama dia. Dia menerima ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kata kita boleh bekerjasama. Saya akan gunakan pengaruh saya sebagai ketua daerah kat sini. Awak sebarkan awak punya ajaran, siapa kacau, saya akan backup. Jadi bekerjasamalah Muhammad Amir bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad Amir bin Saud jadi bodyguard. Dia ada tentera dia. Dia ada askar-askar dia yang memelihara Muhammad bin Abdul Wahab untuk menyebarkan dia punya fahaman dia. Lalu kedua-dua ni mendapat perhatian British. Mendapat perhatian Lawrence of Arabia. Ada dia orang buat filem pasal benda ni. Filem lama lah. Tahun 70-an gitu kot. Cerita pasal Lawrence of Arabia, macam mana dia mempengaruhi orang-orang Arab supaya orang-orang Arab bangun memberontak, keluarkan diri mereka daripada Empire Turki Uthmaniyah.